السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين المقربين المنتصرين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang i'tikaf yang dimuliai Allah sekalian, alhamdulillah hari ini 27 Ramadanul Mubarak 1428. Marilah kita sama-sama membaca ayat-ayat mengenai dengan Al-Haji dalam suratul Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، مسمى، ويحل لكم الطيبات ويحل لكم الخبائث، ويحل لكم الخبائث ويحل لكم الطيبات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى،
ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah di mana dapat kita membaca sebanyak 8 keratan ayat daripada suratul Haji 30 sampai 37. Allahus Sami'ul Basir, yang menambah hidayat, taufik, cahaya, barakah, iman dan amal saleh kepada semua sekalian yang membaca dan mendengar ayat-ayat Allah dengan tadabbur. Alhamdulillah, masih kita dalam
manasikil haji. Hari ini insya-Allah kita akan baca dengan semua dan kita tafsir dengan semua insya-Allah taala. Itu Allah Subhanahu wa taala dia kata itulah dia satu amalan yang telah disyarakkan, dan barang siapa yang membesarkan hurumatillah, yang mana kata sebahagian daripada ulama tafsir iaitu Mekah dan haji dan umrah dikatakan hurumatillah. Nah, ataupun hurumatillah ni makna kata berasa gerung nak buat benda-benda haram dan benda-benda maksiat sewaktu mana berada di tanah haram khususnya. Itu man yu'azzim sya'mu hurumatillah juga dalam satu pengertian. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Maka perkara itu adalah baik baginya, bagi seseorang yang mengerjakan haji di sisi Tuhannya. Disuruhkan supaya jangan buat berasa mudah-mudah nak buat benda baik, nak buat benda jahat. Berasa besar nak buat benda jahat satu perkara, sebabnya balasannya ialah api neraka, na'udzubillah, kalau tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Wa uhillat lakumul an'am, dan dihalal bagi kamu binatang-binatang ternakan. Ini masuk umum lah. Illa ma yutla alaikum, kecuali perkara yang dibaca ke atas kamu daripada benda-benda yang sedikit. Nah, seperti apa dia mayat, makannya bangkai, seperti darah, makannya besin darah mengalir, darah apa, darah kerah tak apa, macam lipa macam apa, dan daging babi dan barang-barang yang disembelih bukan kerana Allah. Nah, dan barang-barang mati beragai, barang-barang mati kerana ditanduk dan sebagainya. Nah, dan beberapa hal yang disebut. Jadi nak ayat kata kebanyakannya barang dalam dunia ni daripada an'am tu boleh makan belaka, kecuali dalam beberapa keadaan yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kalau gitu, fajtanibur rijsa minal awthan, maka naklah kamu jauh akan benar-benar pesing kotor daripada berhala-berhala. Ya, berhala ni ya goleknya dari pipi nak sembelah ni atas nama berhala tu, berhala ni jadi satu adab orang-orang ahli berhala tu lah tu dah. Jadi Islam tu suruh jauh. Nah, jauh, jangan ada benda-benda berhala dalam sembah-sembah. Nah, daripada al-awthan, ar-rijsa min al-awthan, benda-benda kotor dari segi pegangnya yang berhubung dengan masalah berhala-berhala, na'udzubillah min dalik. Wajtanibu qawla zur, dan jauh olehmu akan perkataan yang syirik dengan Allah SWT, seperti duk kata aku sembelih ni untuk nenek moyang ni, untuk gani, untuk gani. Masa dulu banyak benar, masa belakang ni kurang. Rumah kita ni banyak masa dulu sembelih kok benda-benda tu, sembelih kok ni, sembelih kok ni, ada belaka. Saya dah ingat tepi ni ada benda cerang, benda apa. Masa saya lalu dulu dah murid sembelih, jamu apa, jamu apa, benda berapa. Orang tempat kita ni pun kesal-kesal ar-rijsa min al-awthan qaula zur tu, ini merupakan peninggalan agama-agama pada kebendaan seperti Brahma, seperti Pram, seperti agama yang ada di negeri kita lah ni. Jadi semua tu dinamakan agama yang sakut pak dengan kebendaan, awthan. Islam mari nak patah benda-benda seperti itu. Klik kepada Allah pencipta alam saja. Nah, tu dia. Dan semua tu akan jadi kayu bakar api neraka belaka. La ilaha illallah. Itulah perintah Allah Ta'ala supaya kita tu menjalankan penghormatan, membesarkan
hurumatillah, benda-benda yang diharam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas pada tu pula, hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Kamu sembelih lembu, sembelih unta, sembelih gapa tu, ingat molek jangan jadi ada benda-benda yang pasal duk sebut-sebut benda karut marut qaulaz zur dan duk ambil nata-nata agapa berala-berala mai duk caput, jangan. Hal keadaan cenderung bagi Allah. Hunafa ni mana cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berasa nak fikir lain pada Allah taala, dikatakan hunafa. Tekan lagi ghaira musyrikin bih, tanpa bersyirik dengannya. Jangan syirik dengan Allah taala. Nah, Allah taala tak usah kosi. Benda lain semua nak kosi. Bab agama tak boleh kosi. Lakum dinukum waliyadin. Nah, tak boleh kosi. Lambang agama Islam tidak ada syirik. Ini payah sekali kita nak bersaing dengan agama lain. Agama lain tak ada benda syirik. Nah, nak bersaing nak 10 agama tak apa dia. Nah, tak ada kira apa dia. Dia boleh buat belaka. Adapun orang agama Islam tak boleh. Nah, kerana dia tu dihadkan oleh tauhid kepada Allah semata-mata, tidak boleh bersyirik. Nak sembah tu sembah ni tak boleh. Ada pun agama lain nak sembah berapa ekor tak ada masalah apa. Nah, terutama agama yang dekat-dekat dengan kenyataan hidup kita tu duk nampak benar. Bagaimanakah mereka itu adalah syuraka. Seorang orang kata ada 10, kata 20. Nah, kita temu mana pun ikut temu, tak kena bakar apa pun. Nah, ya wi belaka, wi penghormatan belaka. Nah, ya puak dia, puak keturunan dia, puak pasang kebendaan, puak kebendaan. Alhamdulillah allazi anqazana min. Ya Allah taala menyelamatkan kita daripada penyakit itu. Masyaallah salam. Dan kita usaha menyelamatkan umat manusia daripada penyakit-penyakit sembah berhala. Insya-Allah taala dengan kesungguhan yang ada pada semua kita mengaji bijak. Nah, menulis molek. Nah, buat perbincangan, buat wicai, buat gapo. Jadi benda ni satu benda yang jadi Nabi Ibrahim al-mu'asir. Siapa boleh jadi Nabi Ibrahim mu'asir kata. Mai bincang. Nah, Nabi Ibrahim dalam zaman lah ni. Nah, mari bentangkan cara tauhid kepada Allah SWT. Kerana zaman wicai, zaman fikir dia. Orang hari ni duk cari, nak wicakan duk cari cara beragama. Nah, terutama orang-orang yang berfikir tinggi-tinggi duk cari cara agama. Maka kita wajib menjelaskan. Nah, tidak padan dengan kita sekadar kita Quran gitu, dia baca tak baca kata. Kalau dia baca sungguh mendapat hidayah, tapi ya jangan nak baca penuh semua. Kita sekadar beri Quran dia lah ni. Lebih pada tu kita ada buat surat-surat cara nak tarik faham dia, nak tarik dia baca Quran tu, hak tu terpenting daripada kita. Bagaimana kita nak menggambarkan Quran ni sebagai benda yang wajib dibaca, tempat untuk nak refer segala maklumat-maklumat manusia ni. Ini kerjaan manusia, kerjaan kita, kerjaan pendakwah. Nak gana we manusia tak kenal Quran, berasa nak baca Quran, berasa nak cari bagian dalam Quran, dan berasa penting bagian dalam Quran, kerana dia tahu akan hakikat Quran. Lah ni duk payah kata Quran ni satu asatirul awwalin ya. Dia wasa gitu ya. Yang ambil baca nak tengok sebagai nak kenal ya. Tak ada kata nak sungguh mencari Allah tu, tak ada. Mencari Allah tu. Sedangkan mereka tak ada Allah. Orang tak ada Allah ni boleh duduk dalam dunia juga. Nah, dunia Allah Ta'ala, cari Allah Ta'ala tak temu. Dia duduk aci mati-mati juga dalam dunia ni. Ini satu benda yang pelik, yang tak sepatut ada. Tapi Allah Ta'ala kuasa benda tu mengidlalkan manusia. La hawla wa la quwata illa billah. Kita orang Islam ni Masya Allah tenang sungguh. Nah, dan hati manusia seperti ayat tu tenang, habis-habis tenang apabila dia tu berpegang dengan Allah SWT. Tapi kalau dia syirik, Allah mati ya. Wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Tu syirik. Siapa dia syirik dengan Allah, seolah-olah dia tu jatuh daripada langit.
Kerana orang tak ada tempat pegang ni. Orang tak ada tempat kukuh. Kalau pegang di dah pahu yang menyebabkan jatuh, turun mari tak ada tempat pegang. Dan tempat pegang hak sungguh hanya sah. Siapa yang tinggal Allah, maka tak ada. La maula lahu, tidak ada baginya maula. Jadi supaya turun daripada langit. Hak lain tu jadi bukan tempat pegang belaka. Kalau kita kecek, kalau kita fikir secara lengkap pun belah tu lah. Sebabnya lain pada tu bukan Tuhan langit, bukan Tuhan. Dia sebagai orang tupai bumi Allah Ta'ala, tupai berteduh di bawah langit Allah Ta'ala. Ya. Hal lain pada tu lah tu belaka. Kalau nak pergi buat kuasa, nak pergi tahan orang jatuh langit ke mana, tak boleh tahan. La ilaha illallah. Allah Ta'ala kuat, nak tak apa takut. Sayuk turun mari, mayasrum turun mari, takhtafu at-tayr, sama di burung. Burung sama tu nak bukan nak buat pegang pada, nak ambil makan ke dia. Ataupun tahwi bihir rih, angin pupuk pergi jauh tak tahu di mana, perak takar. Itulah dalal, itulah sesat. Perbandingan ni orang bodoh-bodoh tak ngerti. Orang bodoh-bodoh ya, tahu orang syirik ni orang tak pegang dengan Allah Ta'ala sah ni, tu mana syirik. Bukan tinggal Allah Ta'ala rasa tak. Kerana Allah Ta'ala bila syirik dia tak terima, dia tahu dia dah. Nah, supaya dengan mulhid ni, syirik ni supaya mulhid. Allah Ta'ala yang tak terima pakat dengan orang. Dia kedebel. Dan mana Allah yang kata, ambil hal lain lalu dah. Nah, Allah Ta'ala tinggal kepada pihak syirik dengannya itulah. Tu. Jadi seolah turun langit. Turun langit. Tak ada pegang apa. Jatuh. Tapah kan gitu. Mana mati. Seruk katanya mati. Ya Allah. Kita tengok orang duk bunuh diri ni berkali masuk lah ayat ni. Dia tak tahu nak pergi pegang mana. Tak ada tipeng. Tak ada tempat nak pergi wasa opun. Dari segi nak pergi tumpah dalam hidup tak ada. Sebab tu bunuh diri sekarang. Bunuh diri ke tangak di tisut samrak orang tak ada Allah Ta'ala. Sebab ya supaya dengan ka'annama kharra minas sama', supaya tu dah bunuh diri pula tu dah. Dengan mudah-mudah. Nah, Allah ni pakat duk mikir, doktor nak cari ubat lah mana? Nak cari citapat lah mana? Nak nasihat kau orang tak saya bunuh diri. Kita jawab sepatah, pegang pada Allah habis. Padahal dia nampak belakang orang Islam lah dunia ni tak bunuh diri. Ni tak say. Kalau dia pegang terima Islam kerana tak say orang bunuh diri pun, belalah padai dah. Dia kerti hal lain. Tak say orang bunuh diri kerana Islam boleh menahan orang daripada bunuh diri. Nak terima Islam kerana tu pun puasa padai dah. Boleh menyelamat manusia banyak dah daripada kerugian hidup manusia kena duk bunuh diri. Nah, setitik lah ni tu semenek sore dalam dunia ni. Celia orang bunuh diri. Allah teraman sungguh ajaran Allah Ta'ala. Padahal tak ada ajaran Allah Ta'ala ni teraman sungguh. Dalam dunia lagi bunuh diri ni neraka dunia. Akhirat esok neraka pula dah. La'udzubillah min dar. Neraka tak terbaik-terbaik dah bunuh diri. La haula wa la quwata illa billah. Oleh itu maka Allah Ta'ala murah sungguh. Patut kenyataan sampai hari ni. Tempat kita rasa nak keliru tak ada sekabuk. Katanya pegang dengan lain pada Allah Ta'ala ni. Rusak. Rusaklah dunia. Neraka ada akhirat. Hayanak nailok ni. Naruk nala akhirat. Na'udzubillahi min dalik. La hawla wa la quwata illa. Allahumma hdi qawmana fa innahum la ya'lamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah. Walaupun kita orang Islam sejak dah lalu, tapi semua dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah apa yang kami sebutkan itu. Dan barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, lambang-lambang Allah, termasuknya sembelih bayar seperti unta wal budna, ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dah itu syiar-syiar Allah gitu banyak dalam haji ni, banyak syiar Allah, melota sya'airillah, tawaf sya'airillah, sa'i min masya'airillah. Banyak seperti
giduk berzikir di tempat tu tempat ni, merupakan masyair. Syairillah. Siapa dia membesar, berasa kata penting tu mana membesar, bukan puja. Membesar dalam Islam bukan puja. Nah, fa innaha min taqwal qulub, maka sungguhnya benar syairillah tu membesarkan dia, memujikan dia, menghormati dia adalah daripada hati yang takwa pada Allah Ta'ala. Hati yang takwa pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala membenarkan supaya kita membesarkan syairillah dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan cara-cara kaifiat yang digapa dia tentu. Setengah daripada syairillah ialah Baitullah, membesarkan Baitullah. Nah, Nabi SAW bersabda, la tazalu hadhil ummah bi khair ma azzamu hadhil hurmah haqqa ta'zimiha fa idza tarakuha wa dayya'uha halaku. Na'udzubillah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hafiz Ibnu Hajar menganggapkan hadis ini hadis hasan. Barang siapa senantiasalah umat ni adanya baik selama mana mereka membesarkan ini penghormatan, iaitu Baitullah, akan sebenar-benar penghormatan pada Baitullah. Maka apabila mereka tinggalkan penghormatan Baitullah wa dayya'uha, sia-siakan dia, halaku, nasalah mereka itu. Lah ni orang duk besar kepada Baitullah lagi, satu saat tu Baitullah tu pun orang akan buat huru-hara pada dia. Maka disitulah umat ni akan hancur apabila berlakunya huru-hara di sana. Min syairillah lagi, iaitu kita tu giduk gapa dia, tawaf keliling serta kucukkan Hajarul Aswad, sapuh istilam akan Hajar Rukun Yamani. Nabi itu dia jalan, dia sapuh Rukun Yamani atau istilam, lepas tu dia mari kucuk Hajarul Aswad ataupun dia tu istilam Hajarul Aswad. Lah ni istilamnya, saya pergi Mekah belakang-belakang 3 kali, tak ada boleh kucuk sekali habuk, malah nak bergama demo. Nah, tu ada fok-fok Indonesia duduk tunggu tepi-tepi, ya tapak cik nak kucuk, pok yang nanti nak jual, yang nampak kita Melayu sikit nak kucuk je lah. Saya tak apa, wik demo lah, tak apa, tak je kucuk. 2-3 kali pergi Mekah belakang-belakang tak ada nak kucuk. Istilahnya tak ada masa dia luar, ikut masa mana tak ada. Nah, gilah pergi mana-mana pun jadi kena bergama sikit pun, malah kita bergama situ. Nah, malu pada Allah SWT kita duk bergama. Sia kau kata tua, paling sia sekali orang Tina, puak dia berjerit situ, bertepik tak ada betul-betul suara orang Tina situ. Pasal dia menyerah juga cara dia orang Tina, terutama dia orang kata tua, dia usah nak menis macam tua, orang Tina tua-tua tu bertepik buat dia. Tu. Jadi kita ta'zim sekadar ya. Kalau itu siapa bawa pada kena bergama menasar orang tu, tak kena ta'zim. Pada istilam muncul dia ada syariat atau syar'iyatul istilam. Islam Allahu Akbar walillahil hamd, akik tangan itu ya. Nah, tak kena duk pergi duk sapuh atau duk pergi kucuk dah. Terutama kita kucuk banyak kali, puluh-puluh dah. Nah, maka kita tu tak perlu wi kau orang tak biasa kucuk. Orang pergi Mekah boleh dia tak usah pergi sekali abuk lagi. Dan nak pergi sekali habis sejak mana. Maka kita wi pada dia. Kita orang seni, orang tu habis kelebihan dah, kita wi kepada orang yang belum dapat kelebihan tu lagi. Dan gapa dia syairillah tu maqam gapa dia maqam Ibrahim. Nah, batu daripada Hajar Aswad tu sama jenis dengan batu maqam Ibrahim tu, sama-sama mata yakut dia kata. Ni hadis daripada At-Tirmizi. Nah, yaqutatan innar rukna wal maqam yaqutatan min yaqutil jannah. Sesungguhnya bucu Hajar Aswad tu dan gapa dia maqam Ibrahim tu adalah 2 permata yakut, batu yakut daripada yaqutul jannah. Nah, lah mana yakut tu orang-orang reti mata dia reti. Nah, Allah Ta'ala tamasallahu nurahuma, Allah Ta'ala menghapuskan cahaya kedua-duanya, tak ada cahaya lah ni. Kalau Tuhan tak hapus cahaya dia tu, la adha'ata ma bainal masyriqi wal maghrib, sinar kilak lak boleh sapa kepada matahari naik.
Nah, tu tarik jatuh le sana. Nah, itu hadis yang dianggap sahih oleh Albani, yang dikeluarkan oleh apa dia At-Tirmizi. Begitu juga di antara syairillah air Zam-Zam. Nah, syairillah air Zam-Zam ni Nabi kata khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Sebab air di atas muka bumi ni air Zam-Zam mengandungi kelara gapo, mengandungi gas yang tidak ada di dunia ni, banyak supaya ada dalam air Zam-Zam. Nah, subhanallah, pelik tu jadi. Padanya ta'amun minat ta'mi, maka air Zam-Zam ni boleh mengenyai. Yang kedua syifa'un minas suqmi, boleh menyembuh daripada penyakit-penyakit. Nah, ma'u Zam-Zam dia panggil lima syuribalah. Niat nak sembuh penyakit apa? Niat insya-Allah tu habis. Ikut nak sembuh penyakit ke apa? 5 syuribalahu. Untuk perkara yang diminum kerananya. Minum apa? Minum nak Tuhan menerangkan hati kita, Tuhan menerangkan hati kita. Minum untuk nak sembuh penyakit, Tuhan sembuh penyakit. Minum untuk nak kenyai. Ikut kita niat. Dasar pada 5 syaribta. Nah, 5 syuribalah. Nah, diminum untuk apa? Itu air Zam-Zam. Satu air yang mempunyai keberkatan yang luar biasa, yang tidak ada pada air yang lain. Pada air Zam-Zam tu tak ada dah, tak ada nak royak dah. Dalam hati pun bukan suruh sembah, suruh puji, bukan air saksi, dah air yang merupakan mempunyai kelebihan yang sangat banyak. Air Zam-Zam, masya-Allah. La ilaha illallah. Oleh itu maka ikhwan yang saya mulia sekalian, marilah kita pakat berasa gembira dengan kita jadi orang Islam, ada kelebihan yang banyak-banyak macam ni. Kelebihan di antara tengah-tengah. Tidaklah siapa memujakan benda-benda yang mempunyai kelebihan lain pada Allah. Nah, tidaklah siapa dia meninggalkan benda-benda tu, siapa tidak menghormati sekalian. Ta'zim syairillah masuk daripada taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, bagi kamu tu di dalam padanya, pada syairillah tu beberapa manfaat kepada masa tertentu, setengah daripada menata tu. Summa mahilluha ila al-baitil atiq, sebelum tu nah boleh kamu naik kenderaan, boleh minum susu. Nah, tulakum fiha manafi', nah boleh ambil bulu dia. Tulakum fiha manafi' ila ajalin musamma, kepada masa sembelah. Bahasa apa dia sembelah? Sekali sembelah dana. Summa mahilluha ila al-baitil atiq, sekali sembelah di Baitul Atiq. Mana dalam tanah haram, bukan sembelah di tepi Kaabah tu, tak. Nah, di tanah haram. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yani ja'alna mansakan, kami itu jadikan tempat apa dia peribadatan, dari segi kurban, dari segi sembelihan. Ya, kami itu telah mensyaratkan bagi tiap-tiap umat yang beriman itu bahawa mereka itu berkorban baginya, bagi Allah Ta'ala. Tiap-tiap orang umat yang beriman, likulli ummatin mu'minatin tu ja'alna mansakan, ada cara korban. Umat dulu korbanlah tu Allah Ta'ala rayak sama. Nah, cara korban, sebab korban ni merupakan satu benda yang bukan main-main. Buat ni kerana ingat pada tuan lembu tu sendiri. Sembelih dalam bentuk peribadatan, sembelih yang satu seginya peribadatan, kerana dia bendanya ada nyawa. Jadi ada hubungkan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mansakan di sini iaitu menyembelihkan lembu-lembu dan unta-unta, dan merupakan kepada amalan ibadat yang buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya liyadhkuru ismallah, supaya mereka itu menyebutkan nama Allah. Fi ayya apa? Liyadhkuru ismallah
supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang telah beri rezeki kepada mereka itu daripada binatang-binatang ternakan. Sehingga tidak disembelih di Kaabah pun, tidak sembelih di Baitullah, di tanah haram pun, disuruhkan supaya sebut nama Allah waktu mana nak sembelih. Dah itu. Bila tak sebut dengan sengaja, maka itu tidak disahkan oleh setengah ulama. Setengah ulama kata itu sunat saja. Sebut nama Allah Ta'ala tu. Jadi bola ni ada hubungan besar. Selama mana tidak sebut nama lain. Kalau sebut nama lain, pakai haram makan dah. Yang hak asalnya sebut nama Allah Ta'ala. Sebab ni menatah hak dia. Sebut nama lain ada hubungan apa dengan menatah ni. Misal sebut nama berhala, ada hubungan apa dengan lembu. Nama berhala tak ada dua lembu. Lembu ni syirak makhluk pada Allah Ta'ala. Jadi kita sebut minta izin pada dia. Bismillah ni sebab beberapa riwayat, minta izin dia. Aku nak makan lembu, bismillah. Itu lembu Allah Ta'ala, kambing Allah Ta'ala. Semua menata-menata ada nyawa tu, untuk nak uji nyawa yang tu minta izin pada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada haram, tidak ada berdosa menyembelihkan benda-benda ada nyawa. Tak supaya sesungguh agama tu anggapkan dosa, tak boleh bunuh barang-barang ada nyawa. Sebenarnya tidak kena. Satu saat saja waktu haji tak boleh. Waktu haji tak boleh lah bunuh as-said, tak boleh. Tak boleh nak buru, tak boleh apa. Lain pada waktu haji tak ada masalah apa. Melainkan udhiyah sahaja. Liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. La ilaha illallah. Fa ilahukum ilahu wahid. Semua tu perbuatan gapo nak rajak kepada ilahukum ilahun wahid belaka. Sembelih lembu, sembelih unta pun nak klik pada Tuhan satu. Waktu tawaf pun nak klik pada Tuhan satu. Segala-gala nak klik pada tauhid. Sebab nak menegakkan alla tusyrik billahi syai'a. Nak menegak tu sah. Ayat mula-mula lagi alla tusyrik bi syai'a. Tu sah. Waktu mana Tuhan suruh Nabi Ibrahim buat Baitullah tu, Baitullah buat untuk supaya tidak bersyirik dengan Allah Ta'ala. Mana kalau hadap pada Baitullah, syirik pada Allah Ta'ala. Kerana tak turut dia. Dan Baitullah bukan untuk dipuja. Bukan untuk dipuja. Sama ada Baitullah atau Hajar Aswad sendiri mai bersyurga, dah pun tidak dipuja. Kalau gitu, falahu aslimu, maka hendaklah kamu Islam kepada dia. Serah dirilah kepada Allah Ta'ala. Falahu, maka baginya, bagi Allah tu sahaja, jangan pada yang lain. Aslimu, hendaklah kamu serah diri, jangan serah diri ke lain. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah berita gembira kepada orang yang juruh, orang yang gapa al-mukhbitin ni, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini sifat kepada al-mukhbitin, iaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah jadi gemetar, jadi takut, gerun, timbul perasaan, respon secara hamba kepada Allah oleh hati mereka itu. Itu makna wajilat, hidup, hati hidup. Sebut nama Allah ni, sebut-sebut ni supaya tapai dah dengan nama Allah Ta'ala, dengan benda yang sangat maha besar. Jadi kalau tapai tu kita ambil hati kita gicak tu tak masuk tu, ni lah bahaya sekali. Saya dah oyak banyak kali dah. Hati kita dengan sahabat kita tu duk biasa didik dalam syirik, dalam apa, dalam tak ada zikir pada Allah tu. Bawa mari nak zikir pada Allah pun tak ada, jadi hidup mana tak hidup. Kita nak basuh hati kita dalam bulan Ramadan khususnya dengan beberapa zikir dan istighfar ni. Istighfar dua kali. Istighfar basuh la ilaha illallah tu buh nyawa. Basuh buh nyawa. Betul banyak tu. Basuh hati dengan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Buh tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau dalam Quran kawarah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Kalaulah tak hidup la ilaha illallah, tak ada boleh menghidupkan hatimu bila sebut la ilaha illallah,
Sebab baik sebut Allah iaitu sebut la ilaha illallah dah itu. Idza dzukirallah ni setengah daripadanya sebut la ilaha illallah. Kalau tak hidup, wastaghfir li dzambik. Dosa banyak. Mana dosa yang menjadikan kepada hati kita tak hidup apabila sebut Allah Taala. Istighfar banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. 1000, 2000, 100,000 istighfar. Hati kita tak tahu lama mana dah punah. Ada tak lagi tak dah. Tapi jangan ingat, kalaulah hati orang kafir Allah Ta'ala boleh buat masuk Islam dan jadi hidup. Sahabat-sahabat dulu kafir, lepas pada tu ya hati ya hidup. Mana katanya hati ini satu perkara yang terhelasak. Lama mana dia duk lemah dengan kufur, bila cabut kufur dia hidup balik semula. Ini benar ajaib hati. Hati benar ajaib. Kalau sepatut benda kejadian manusia, perbuatan manusia, mati lama hati kita. Sebab kita duk kambuh dengan tabiat-tabiat, dengan adat-adat, dengan pegangan-pegangan yang melemas dan menindaskan hati. Nah, yang menindahkan hati. Yang jadi hati itu jadi apa dia? Susah. Tidak jadi poketik hati. Sebab itu maka apabila kita zikir pada Allah, tak jadi orang mukhbitin. Tak jadi orang mukhbitin tak. La ilaha illallah. Kita nak buat gana nak jadi orang mukhbitin for kita. Duk kacau, masuk dalam mukhbitin. Doa pada Allah Taala jadi kita al-mukhbitin. Nah, al-khadi'ina lillah bit-ta'ah dikatakan al-mukhbitin. La ilaha illallah. Yang ambil daripada al-khab, yakni al-munkhabit, tepat rendah daripada bombing. Mana hati yang rendah dikatakan al-mukhbitin. Apabila disebutkan Allah, jadi hati dia tu cak. Cak ni mana kata hidup. Lah. Supaya kita cak faifa lah. Nah, cak faifa dalam terasak kita, dalam telefon kita, cak tu baik dah. Nah, maka tu faifa ya, ni Allah Taala lebih tinggi pada faifa, lebih teruk pada faifa. Jadi kalau hati kita tak cak serupa dengan terasak tu, mana katanya terasak kita apa? Jadi hati ni serupa terasak lah. Nah, Allah ni serupa tempat cak. Sebab Allah tu tah lagi. Hidup. Wajilat qulubuhum. Itulah hati hak tamada tu terasak baru-baru. Kalau terasak lama-lama punah. Emma tunah terasak, emma punah tali. Mana cara kita hubung tak kena. Punah tali terasak. Nah, cara kita hubung tak kena dengan Allah Taala tak apa juga. Nah, tu sebab cek tengok, boleh dia cek cara tali, kena ngaji. Kalau cara tali ni kena ngaji. Nah, cara berzikir lah, no zikir maksud lah, no azkar nabawiyah. Ambil zikir hak Nabi berzikir dah. Nah, zikir hak Nabi biasa sebut dah tu, ambil hak tu. Mari pakai dalam hidup kita supaya tali tu tali biasa cak dah. Tak apa kalau tali tu. Malaikat apa oleh hati kita. Bila apa hati kita, istighfar, wastaghfir li dzambik. Istighfar banyak. Perai banyak, zikir sudah ada. Dia tak lemah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dia duduk tak lemah lama tu kena perai tak? Kena riadah. Supaya para anak kering ni, para ikat wei ke apa tu, kena duduk tak air jernih tu, dia tak lemah. Begitulah hati kita. Allah ati nufusana taqwaha. Dia tak ada takwa syarak, tak ada taqwa al-qulub. Habis hati dia tak kena Allah. Hati ni kena Allah sah. Siapa mari duk pupah dia daripada mengenali Allah, beribadat pada Allah, ya dia lemah dia. Ni fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Fitrah Allah Taala. Sebab itu kalau kita tengok semua tu ya gitu belaka. Nah, la ilaha illallah. Tiap-tiap benda berhajat pada Allah. Boleh cari Allah tak temu, ya cari benda lain. Sebab hati dia nak ke benda kuat. Dia cari Allah tak temu, ya dia ambil benda tu benda ni. Hak tu duk berakal, ambil hari ni masa tak jadi, ambil bos sah pula. Sah tak adil, bos dua tak adil, 3. Juga ke tekak banyak. Sebabnya tak cak dah, ya kira tak cak. Lepas tu ya buat cak gitu, dia cak gitu ya.
Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Cara tak kena. Cara syirik. Na'udzubillah. Jangan ambil cara syirik, iaitu tali tak molek. Dia nak cak juga supaya Yahudi dulu, supaya musyrikin dulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Dia nak cak. Ini jadi nak ambil ni buat tali. Bukan cara lah tu. Bukan cara. Tak kena cara ni pun hati kita takkan hidup. Supaya kita tak cak oya terasa tak kena. Nah, cak 2 jam pun tak usah beri. Nah, halo tak lekat pula. Jadi kita dah halo tak lekat ni, buku api tak ada di hati kita, tak ada. Bateri kita tak ada. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang kelun punah kelun ni gidok dalam udara banyak tak molek. Punah kelun tak ada. Buka tengok tak ada kelun. Sebab gidok lah banyak hohe tak tahu mana tepat. Nah, kasino tu tepat punah kelun belakang. Ya kelun molek kali saja. Nah, kelun molek kali saja. Medap saja pak tah buka kelun mario 3 pak terang molek. Nah, sebab tu suruh mai beripong di etikah ni. Nah, supaya kelun tu molek sokmo. Bateri bos sikit ada boleh berhubung dengan Allah Taala. Nah, Allahu akbar semaya ke berapa ke baca Quran ke. Nah, jadi hidup molek. Jadi cah molek. Bateri kita cah molek. Rasa sedap lah hidup tu. Tak kata ke dia, kadang-kadang nak remah tak saat kita. Nah, supaya kita duk main gapo habis yang tak pakar juga. Mula tak sah. Hati kita seperti juga kena pakar. Hati orang mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sanjannya. Nah, kalau tak ada wajilat qulubuhum, mana kata hak itulah Allah Taala tidak beri berita gembira kepada orang tu. Was-sabirina ala ma asabahum, dan beri berita gembira kepada orang sabar atas apa yang mengenai akan mereka itu daripada ujian-ujian. Beri berita gembira. Nah, beri berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang banyak menghadapi berbagai-bagai ujian dalam hidup dia gitu. Wal muqimis salah, dan orang semaya, orang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang nafkahkan barang-barang yang kami beri rezeki. Hak kami beri rezeki ni nafkah. La ilaha illallah. Rezeki ni hak Allah Taala beri kepada kita. Kadang-kadang melalui kita usaha, kadang-kadang tak ada usaha apa yang mari. Nah, rezeki bukan duit sekarang rezeki. Nah, rezeki ni hidup kita ni rezeki dah. Nah, tak biasa usaha apa kita ni duk jadi manusia tu ada rezeki, nyawa, oksigen, gapo, tak aja dak beli pa oksigen. Nah, tak aja dak beli gapo oksigen. Jadi kalau kita kira tu rezeki Tuhan banyak, ada kena ayat. Hak kita dak gadah rezekinya dak wasa nampak duit sekarang rezeki. Sebenarnya rezeki bukan duit sekarang. Pohon kayu lah, gapo lah, kalau macam duk mari tu kepada kita tu, ya dak Bahkan kalau kita kata hak kita sekarang, kalau dah lak di cari duit sekarang, mati habis dah buat kita hari ni. Tak tinggal dah lah. Kalau lak dia kata usaha boleh, tak usaha tak ada, rezeki tak ada, mati habis, tak ada biar hidup dalam dunia ni. Tapi Allah Taala mengatur rezeki. Kalau lak di fok-fok kita, ada hak malah, ada hak rajin. Tapi tiap-tiap orang ada hidup belaka. Kalau nak kata bak duit, ada duit belaka sikit seorang. Ya bagi harta kena belaka rezeki. Sebab tu kita kena percaya kata kami beri rezeki kepada mereka itu. Maksud kami ni Allah. Bukan hak kita cari. Ya tak ada ayat kata naklah kamu bawa keluar bagai kamu cari, pedak. Naklah kamu bawa keluar bagai kami beri. Tu kena wirti molek. Kita pakai duit kita, pakai harta kita, pakai rang kita, semua tu Allah Taala ui. Dapat kau dia ui. Jadi kita kena pakai sedap lah. Sebab hak dia ui. Mimma razaqnahum yunfiqun. Kita nanti belanja. Allah Taala beri. Benar-benar lah tu. Ni tak ada berasa lah hati kita. Tak berasa hak kita cari. Tu tak berasa gitu. Habis itulah kita terlemah dalam segi bericak, segi sedekah, segi gapo. Nah, sebab itu kita semua tu bulan Ramadan belaka.
sedekah bulan Ramadan boleh pahala besar. Semua tu nak didik untuk membina waliullah, menjadi manusia tu wali pada Allah dengan sesempurnanya. Nanti kita akan kecek mengenai bagaimanakah Ramadan membentuk manusia ke arah memartabatkan waliullah ke martabat yang setinggi-tingginya. Nah, kita ni akan menjadi waliullah yang sebenar-benar lepas pada kita terbaik, khususnya waktu kita duk mujahadah diri dalam masjid. Nah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan unta-unta kami jadikan dia bagi kamu daripada sya'airillah juga. Fiha khair. Nah, padanya adalah kebaikan. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Nah, dan naklah kamu tu menyebutkan Allah Taala padanya, pada itu apa dia? Sya'airillah tu, tanda-tanda Allah tu, ataupun tanda-tanda lambang-lambang yang Allah Ta'ala jadi untuk ingat ke dia. Itu makna sya'airillah. Nah, itu makna sya'airillah. Naklah kamu sebutkan nama dia. Wadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha, apabila mati kambing baik, lembu, unta baik, fakulu minha wa at'imul qani'al wal mu'tar. Naklah kamu makan daripadanya dan beri makanlah kepada orang yang tak ada. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami itu mengkurniakan kepada kamu, memudahkan bagi kamu, mudah-mudahan kamu itu bersyukur. Tapi semuanya itu Allah Ta'ala tidak terima. Bukan Allah Ta'ala terima tu dagingnya. Allah tak ada mementing pada daging, tak ada mementing kepada darah, tapi Allah mementing kepada at-taqwa daripada hati kamu. Dan kita sembelih tu tepat Allah ambil kira bukan di daging, bukan di darah, tapi Allah Ta'ala ambil kira di taqwa. Sebab tu kalau taqwa malak, itulah penerimaan Allah sangat baik. Kalau taqwa tak malak, daging banyak senyakna, darah senyakna pun tak jadi. Kerana Allah Ta'ala dia tu patisik, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Bukan Allah Ta'ala duk metingkan benda tu. Hak tu boleh kemeng, makan ambil tu. Darah menawak gapo ikut mu lah. Nah, tu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Itulah kadzalika sakhkharaha lakum, supaya gapo? Litukabbirullah. Tak ada nak suruh makan dak. Makan tu benda tak penting. Kita duk berbuah makan tu. Nah, hak pentingnya litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu bertakbir pada Allah. Mu boleh sebut Allahu akbar waktu sembelih lembu. Hak tu hak go dalam segi udhiyah, dari segi bayar apa segala macam. Go-nya sebut pada Allah. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, dan berilah berita gembira kepada orang muhsinin, yang mana orang ikhlas pada Allah Ta'ala dikatakan orang muhsinin. Orang buat kerja apa tu berasa kata Allah Ta'ala tengok sama. Humul ladzina ya'buduna Allah ka'annahum yarawnahu, iaitu orang yang beribadat pada Allah seolah-olah dia nampak Allah Ta'ala. Nah, tu dia. Jadi dia turut segala apa yang Allah Ta'ala redha, dan dia tu jauh daripada benda Allah Ta'ala murka. Itu dikatakan al-muhsinin. Alhamdulillah, sampai kita kepada ayat yang ke-37, dapat kita tadabbur dan dapat faham dan bagaimanakah Allah Ta'ala tu mengaturkan apa dia amal atau manasikil haji dari awal sampai akhir, dan tujuan tak terlupa, iaitu supaya nak kita tu al-mukhbitin, jadi orang mukhbitin, jadi orang muhsinin, dan orang yang yazkurullah, dan ada takbirullah, litukabbirullah, supaya kamu takbir pada Allah, zikir pada Allah, takbir pada Allah, taqwa dan ikhlas pada Allah, dan tidaklah maknanya bersyirik, dan nak membesarkan sya'airillah, dan nak membesarkan apa di hurumatillah. Itulah haji. Seru katanya tauhid. Haji ini adalah amal ibadat yang fokus kepada tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, ja'alana Allah wa iyyakum minal muwahhidina lahu wahdahu la syarika lah, innahu sami'un mujib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.